الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Terima kasih mengusi kepada Ashabul Fadilah, para ustaz, amal ustaz-ustaz kita malam ni, Presiden IQ, Pak Ya dan semua pimpinan IQ, hadirin dan hadirat sekalian. Saya tengok Ustaz Razak baca puisi, semangat sikit. Semangat nak sambung sampai pagi esok. Saya tak tahu kata dia, saya tak suruh dia baca puisi tu, tapi dia baca. Saya pun duk cari siapa dia pasangan tu. Sebelum saya masuk tajuk ni, dakwah adalah sesuatu yang kurnia Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita berada di medan dakwah ini, kita akan rasa macam ia adalah satu tugasan yang telah Tuhan letakkan pada kita. Sebahagian kita merasainya, insya-Allah. Sehingga kita tahu bahawasanya sejauh mana kita cuba berlari untuk meninggalkan medan ini, kita akan sering gagal dan kita terpaksa pulang semula kepadanya. Dan Allah Azza wa Jalla akan mentakdirkan banyak kejadian supaya kita itu tidak boleh lari, melainkan sentiasa terikat dengan medan dakwah ini. Inilah hakikatnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kepada kita semua dan memberikan kebaikan dan membawa kita ke dataran ini. Kerana sebahagian manusia tercari-cari apa yang dia nak buat dalam hidup dia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan sebahagian kita dibentangkan kepadanya untuk apa dia buat. Yang disebut oleh Umar bin Khattab, saqallahu ilaiki, yang Allah Ta'ala bawa kepada engkau. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa bawa perkara-perkara baik kepada kita untuk kita buat dalam hidup ini. Babul istikharati wal musyawarah. Bab istikharah dan musyawarah. Anak murid pun dah habis kitab. Ramai tak bawa kitab, kan? Sebab kebanyakannya telah menghafal kitab. Kan? Ya. Ataupun mereka bimbang, mereka dituduh ahlul kitab. Darul Qutni dikatakan hafizud dunya, kata Al-Imam Az-Zahabi. Hebat tak hebat dia? Hebat dia. Dia macam sebahagian tuan-tuan ni lah, kan, masa orang kuliah dia main handphone. Dar Qutni. Dar Qutni apabila dia masuk dalam kuliah dia tulis perkara lain, sedangkan guru dia baca hadis yang lain. Jadi anak murid sebelah, kawan-kawan dia marahlah kat dia, kan, kata apa, sama ada kau tulis apa yang guru mengajar ataupun kau keluar daripada kelas lah, kan, mari kelas duk main. Habis kelas tu Dar Qutni tanya dia, berapa hadis yang Syekh baca tadi? 18 hadis. Dar Qutni baca balik hadis tu. Yang mana kawan dia yang tulis pun kena semok, dia boleh baca balik. Dalam masa yang sama dia tulis benda lain, kan. Macam tuan-tuan kaki main handphone ni lah. Dia ada dia macam Dar Qutni, kan. Sebab tu dia tulis kitab Al-Ilal 16 jilid. Kata Al-Imam Zahabi, hafizud dunya. Alim, hebat. Kerana sangat kuat daya mendengar dan mengingat. Mudah-mudahan. Dikatakan Sufyan Ats-Tsauri, saya dah cerita kan malam-malam, Sufyan Ats-Tsauri bila dia pergi ke pasar, dia tutup telinga dia. Sebab kalau dia dengar, dia hafal. Jadi dia tak mau hafal benda-benda merepet-merepet. Punya kuatnya ingatan dia. Tapi masalah kita sebahagian kuliah main banyak kali tak apa-apa.
Babul istikharah, bab istikharah. Istikharah semua kita tahu perkataan ini kita guna, iaitu bab kita memohon pilihan daripada Allah Jalla wa'ala, dan musyawarah bab kita bermusyawarah. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi ni dia punya style ni dia macam saya sebut selalu bagi yang baru datang, dia nak macam ala Al-Imam Al-Bukhari sikit. Dia letakkan kadang-kadang kalau ada ayat Quran yang berkaitan, dia letakkan ayat Quran, dan kemudian dia masukkan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan. Al-Imam Nawawi rahimahullah, ini kita just sebut balik apa yang kita sebut dulu-dulu. Dia menulis kitab Riyadhus Salihin ini pada satu zaman di mana orang kuat bertarikat dan bersufi. Dan banyak kalam-kalam ahli tarikat, sufi itu disebut-sebut kononnya amalan itu dan amalan ini. Maka An-Nawawi rahimahullah dalam nak menghadapi suasana itu, beliau telah menghasilkan 2 kitab bagi membawa ilmu tasawuf ataupun membawa ilmu tazkiyatun nafs ke garisan ataupun ke dataran yang betul, di landasan yang betul. Beliau menulis Riyadhus Salihin yang menghimpunkan amalan-amalan saleh berdasarkan hadis-hadis yang sahih ataupun hadis-hadis yang sekurang-kurangnya hasan ataupun saleh di sisi Nawawi rahimahullah ta'ala. Walaupun ada 1-2 hadis yang dibincangkan kedudukan dia oleh sebahagian para ulama. Dan dia menulis kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, di mana menghimpunkan zikir-zikir yang ma'thur, yang ada disebut di dalam hadis-hadis Nabi SAW, yang kebanyakannya boleh dikatakan antara sahih dan hasan. Walaupun ada 1-2 dalam azkar, ada beberapa riwayat yang dibincangkan, tetapi tujuan An-Nawawi secara keseluruhannya ialah membawa ilmu kerohanian itu agar kembali kepada nas. Dan kita sedang merasai perkara ini dalam negara ni. Sebab apa? Sebab sekarang mula orang nak cakap pasal tasawuf, sampai sufi, sorban ekor, sorban 3 ekor, dan macam-macam, kan? Dan kita pun tak tahu yang mana satu, kasut di kaki, kasut letak di kepala, dan macam-macam. So kita memerlukan kembali kepada dataran agama yang sebenar. Qala Allah Ta'ala wa syawirhum fil amr, dan hendaklah kamu bermesyuarat dengan mereka di dalam urusan. Surah Ali Imran. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka syura bainahum, yakni syura di kalangan mereka, yakni yatasyawaruna bainahum fi, mereka bermesyuarat di kalangan mereka di dalam urusan mereka. Para ulama berbincang tentang masalah syura ni, terutama syura bagi seorang pemerintah. Bila pemerintah itu telah meminta supaya orang bermesyuarat dengannya, syura ini mulzim ke tidak? Syura ni dia kena ikut keputusan syura ke? Dia hanya ada pilihan untuk syura. Kena ikutnya macam ni lah. Apa yang keputusan mesyuarat, pemimpin kena ikutlah kalau dia pemimpin. Satu lagi pandangan, dia menyatakan pemimpin diberi pilihan di atas keputusan mesyuarat, sama ada nak pakai pandangan dia sendiri ataupun nak pakai pandangan syura. Syura itu sebagai satu irsyad, sebagai satu garis panduan kepada dia untuk dia membuat keputusan. Ini juga ada satu aliran di dalam siasat syar'iyah, di dalam politik Islam, yang menyebabkan para fuqaha panjang bincang masalah kedudukan syura ini. Secara kesimpulannya, kalau zaman ni tak payah balik pada zaman lepas lah, saya balik pada zaman ni. Zaman sekarang ada kaedah. Keputusan mesyuarat, dah ada agenda mesyuarat, mesti ikut mesyuarat. Keputusan parlimen, mesti ikut parlimen. Sebab kita mempunyai perlembagaan, written law, kita ada undang-undang yang bertulis, peraturan yang bertulis, written constitution, maka kita hendak mengikut kepada perlembagaan yang bertulis. Dan bermesyuarat itu disuruh oleh agama. Walaupun hadis ni ada ayat-ayat Quran ini membabitkan Nabi SAW di dalam urusannya dengan para sahabat, tapi ia juga membabitkan urusan kita. Kita isteri mesyuarat dengan suami, suami mesyuarat dengan isteri, kita mesyuarat dengan pertubuhan kita. Kesemuanya itu merupakan sunnah, kesemuanya itu merupakan titah perintah Al-Quran.
Biasanya bila kita hadir mesyuarat, kita tak rasa dapat pahala. Kita duk teringat nak dapat allowance, kan? Tapi sebenarnya menghadiri mesyuarat itu ialah titah perintah Al-Quran. Wa amruhum syura bainahum. Maka satu orang yang pergi mesyuarat itu, hakikatnya, jika dia sedar hakikat itu, dia mendapat pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Kerana bermesyuarat disuruh oleh agama. Dan ini banyak kita yang terlepas. Kita rasa, oh Allah, ini kena mesyuarat pula. Biasalah, kan? Tapi sebenarnya hakikat mesyuarat itu suatu ibadah. Kerana dia kata, wa amruhum syura bainahum. Awashawirhum fil amr. Wa an Jabir radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna istikharah atau yuallimuna istikharah fil umuri kulliha kasurati minal Quran. Daripada Jabir radhiyallahu an, Jabir bin Abdullah, dan kita telah banyak cakap tentangnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istikharah, mengajar kami al-istikharah, mengajar kami macam mana nak memohon pilihan daripada Allah Jalla wa'ala. Ha? Apa Pak? Dia tak ada marah pasal Donald Trump dia marah tu. Nabi SAW mengajar kami istikharah di dalam semua perkara. Semua ni kena ada. Saya baca hadis ni dia panjang sikit, sekali kita ikut. Semua ni maksudnya di dalam perkara yang dia ada pilihan dah, pasal dia ada kaitan dengan istikharah. Kita tak boleh nak buat, aku nak istikharah, nak sembahyang 5 waktu ke, tak mau, tak istikharah. Kan? Aku nak istikharah, nak buat benda haram ke halal. Ini tak biar istikharah lah. Tak buat apa Syekh Abi ya. Kita istikharah dalam perkara yang ada pilihan. Dalam perkara yang ada pilihan. Maka orang tak istikharah dalam menentukan yang halal dan haram. Kalau kita nak buat yang sunat dan yang haram, kita tak istikharah. Walaupun disebut dalam semua perkara itu yang membabit yang ada pilihan. Dia ajar kasurati minal Quran, seperti surah di dalam Al-Quran. Ada dua tafsiran. Satu maksudnya seperti mana perlunya, dia ajar perlunya surah dalam Al-Quran itu untuk menentukan sah dalam salat. Demikian itu dia ajar supaya kami ni mengetahui tentang istikharah ini. Ataupun dengan makna yang lain, ialah seperti mana lafaz-lafaz surah dalam Al-Quran itu jangan diubah. Demikian doa istikharah itu juga jangan diubah. Dapat tuan-tuan? Yaqul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hamma ahadukum bil amr, apabila seseorang kamu hamma bil amr. Ham dalam bahasa Arab ni dia dekat dengan azam nak buat sesuatu. Dia azam nak buat sesuatu. Tapi dia tak buat lagi, dia ke arah nak buat sesuatu. Kalau dia sekadar lintasan fikiran saja tidak disebut ham. Yang dia bermaksud nak buat sesuatu, tapi dia tidak kepada 100% putus lagi nak buat. Sebahagian sebut ham boleh juga bermaksud dengan niat, tetapi ia dekat dengan niat ataupun azam. Kita nak buat, ambil contoh kita nak kahwin lah. Nak kahwin tak kahwin, nak kahwin tu memang kena kahwin lah. Hakku pasangan ni nak kahwin dengan dia ni ke tak? Ataupun kita nak ambil tak projek ni? Ataupun kita nak pergi tak demo besok? Contohlah kan. Nabi kata bil amr, yakni dalam apa urusan, fal yarka' raka'atain, maka hendaklah dia rukuk 2 rakaat. Bila hadis sebut hal raka'ata raka'atain, adakah engkau rukuk 2 rukuk, maksudnya salat 2 rakaat. Maka salat istikharah berapa rakaat? 2 rakaat.
min ghairil faridah, yang bukan faridah, maksudnya bukan solat fardu. Maksudnya jika dia sembahyang subuh 2 rakaat, kemudian dia baca doa yang akan dia ajar nanti dalam istikharah, tak termasuklah. Sebab dia kata min ghairil faridah. Tapi kalau dia masuk dalam masjid, dia sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian dia baca doa istikharah yang akan ada termasuk dalam ni, fuqaha menyebut itu juga termasuk kerana dia tadi 2 rakaat yang bukan faridah. Cumanya dia niat 2 rakaat itu ialah 2 rakaat istikharah. Kerana tahiyatul masjid ini ada 2 konsep dia. Saya dah sebut tahiyatul masjid. Asasnya macam ni. Nabi suruh jangan siapa-siapa duduk melainkan hendaklah solat. Kalau kita masuk ke dalam masjid, orang solat fardu. Jadi kita solat tahiyatul masjid atau solat fardu? Solat fardu. Sebab dan kemudian kita perlu dah lepas solat fardu bangkit solat tahiyatul masjid dua? Tak. Maksudnya apa? Maksudnya masjid ni jangan duduklah melainkan solat dululah. Jadi kalau kita masuk ke masjid, masa tu sunat qabliyah Isya. Kita sembahyang sunat qabliyah Isya 2 rakaat. Adakah memenuhi tahiyatul masjid? Memenuhilah. Sebab apa? Kerana tujuannya supaya jangan duduk melainkan solat. Sebab itu untuk jadikan ini, jadi sebahagian fuqaha menyatakan bukan solat tahiyatul masjid itu solat yang khusus, tapi yang dikendaki solat sebelum duduk. Jadi kalau tak ada solat apa-apa, kita solatlah 2 rakaat. Maka dengan itu sebahagian para fuqaha tidak bersetuju, mengandaikan macam mana solat 2 rakaat subuh dapat menggantikan tahiyatul masjid, sama adalah solat puasa ganti boleh menggantikan Syawal, puasa Syawal. Tidak sama. Kerana puasa ganti dengan puasa Syawal, kedua-duanya mempunyai nas yang mempunyai identiti yang tersendiri. Yang ini ada pahala dia, kewajipan dia, dan yang ini ada pahala dia. Sedangkan duduk, solat sebelum duduk ialah bagi menghormati masjid. Bagi menghormati masjid. Oh, kita apa? Kita bukan nak sembang itu, kita nak sembang bincang tentang. Summa la yaqul, kemudian dia menyebut, Allahumma inni astakhiru bi'ilmik. Ya Allah, aku beristikharah, yakni aku memilih dengan ilmumu. Yakni kita pilih, aku memohon pilihan dengan ilmu. Yakni ilmu Allah Jalla wa'ala. Ilmu Allah tak terikat dengan masa, tak terikat dengan tempat, tak terikat dengan di mana dia berada, sejauh mana dia, perlahan ataupun diam, bersuara ataupun tak, ilmu Allah tidak terikat. Tak ada macam ilmu kita terikat. Apa yang kita tahu di sini tak sama dengan apa yang kita tahu di luar. Di luar mungkin kita tahu, tapi di luar tu kita tahu melalui suara, kita dengar orang menjerit, kita tahu mungkin dia kesakitan. Tapi kalau ada orang menjerit di sini, kita melihat dia menjerit dan keadaan dia menjerit, kita mempunyai ilmu tambahan. Kerana tak sama melihat dengan mendengar. Allah Azza wa Jal tak ada hal ni. Yang lepas, yang akan datang, yang sejuta tahun lagi berbeza di sisi pengetahuan Tuhan, tak. Kita yang mungkin kita akan tahu lagi tahun depan akan ada lagi apa masuknya 2017, tapi kita masih lagi dalam andaian. Allah Azza wa Jal yang hadir, yang lepas dan akan datang sama. Kerana yang ni saya selalu ulang, kerana Allah itu pencipta masa. Dia mencipta masa dan itulah ciptaan yang maha agung. Maka kita tak boleh bayangkan, maka Allah tak ada masa pada dia. Masa dah ciptaannya. Maka kita beristikharah dengan ilmu Allah Jalla wa'ala. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku memohon kudrat dengan kudratmu. Boleh dua makna. Wa astaqdiruka biqudratik, yang pertama, aku memohon
qudratmu, yakni aku tak berupaya, aku memohon kekuasaanmu, kekuatanmu. Kerana engkau tu la haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan dengar solat istikharah ni elok-elok, sebahagian kita dah hafal, tapi aturan Nabi sangat cantik. Sebab tu tak payah pergi duk ambil buku apa, pergi baca tonggang langgang apa semua, pergi duk buat istikharah lipat-lipat kertas bawah. Ini telah diatur. Sebab tu dia kata yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha kasurati minal Quran. Seakan-akan ajar surah di dalam Quran. Dan segi aturan itu aturan wahyu. Aku beristikharah dengan aku memohon pemilihanmu dan aku memohon kudratmu, kekuatanmu. Boleh jadi juga makna wa astaqdiruka biqudratik, maksudnya aku memohon takdirmu. Yang juga bermaksud kekuatan, kemudahkan, supaya engkau mudahkan aku. Wa as'aluka min fadlikal azim, aku memohon daripada fadlika, kurniaanmu yang azim, yang maha besar. Fa innaka taqdir wala aqdir. Tuan-tuan balik, tuan-tuan, kenapa kata para ulama, antara maksudnya doa istikharah ni, dia baca hak ni, dia kena baca hak ni. Sebahagian mereka menyatakan dia maksud seperti surah dalam Quran tu, dia kena baca macam dia baca surah lah. Jadi dia baca teks yang Arab ni. Walaupun ada berbagai tafsiran lagi, tetapi ini kerana tak mau lari daripada mungkin, ya Allah, engkau mengetahui, aku tak mengetahui, tolonglah pilih untuk aku. Betul juga. Tetapi ia tidak seindah seperti yang disusun oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka taqdir wala aqdir, kerana engkau itu berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa. Dan ini satu hal yang saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan. Antara kekuatan hidup, seseorang hendaklah membanyakkan ungkapan la haula wala quwata illa billah. Hendaklah dia memperuntukkan bersendirian dia dan Tuhan untuk mengulangi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan Allah. Inilah kekuatan yang apabila kita ulangi, kadang-kadang orang zikir, orang pesan dia la haula wala quwata illa billah, dia pun pergi cari alat zikir tu duk kira, tak 300 ni, la haula wala. Dia zikir nak bagi habis. Tapi dia tidak menghadirkan makna, maka zikir itu tak memberi kesan kepada dia. Tujuan kita zikir supaya ia berkesan. Kerana Allah menyukai lafaz tu. Bila dia suka, dia tengok hamba dia akur bahawasanya tidak ada daya dan tidak ada upaya dia melainkan dengan Allah. Maka Allah akan menurunkan keajaiban pertolongannya kepada hamba berkenaan. Maka akan berlaku perkara yang luar biasa, yang orang rasa kita tak boleh buat, kita akan boleh melakukannya, insya-Allah. Wa ta'lam wa la a'lam, engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau itu 'allamul ghuyub, yang sangat alim, yang sangat mengetahui yang ghuyub, yang ghaib. Ghaib unseen, benda yang kita tak nampak. Benda tak nampak ni macam ni banyak. Kita bila sebut ghaib, kita terbayang malaikat kita tak nampak. Hari kiamat belum hadir lagi, kita tak nampak. Tapi kita lupa di sekitar kita ni banyak benda yang kita tak nampak. Banyak mungkin gelombang kita tak nampak, syaitan dan jin kita tidak nampak. Orang yang hadir di hadapan kita, kita mungkin nampak zahirnya, kita tidak nampak di sebaliknya. Tuan-tuan semua duk dengar saya bercakap, fikir, dia mufti, mesti dia cakap ikhlas. Tuan-tuan tak tahu.
Tuan-tuan nampak, saya boleh pretend saja untuk jadi ikhlas. Bila satu orang mari, terutama orang bercinta kan, semua bahasa dia indah. Dia kata dia ni baik, lelaki soleh, lelaki solehah tu, solehah terus, punya lembutnya. Wanita juga demikian. Allah Allamul Ghuyub. Allah mengetahui yang gaib. Orang berurusan dengan kita, berapa ramai orang kata dia ni bagus, kita jumpa dia setahun, dia tu penipu besar lah Ustaz. Dulu dia bagi rekomen kita cop Maharaja. Kita tak tahu. Kita tak salah, kita husnuzan. Kan? Kita hukum di atas zahir manusia. Nahnu nahkum bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hukum yang zahir, Allah menguruskan yang rahsia orang. Tapi kalau ia membabitkan urusan kita, kita takut. Ya Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita pun rasa bagus, kita setuju. Akhirnya kita silap, kita tertipu. Tapi Nabi SAW kata, untuk mengelakkan itu, dia suruh kita buat istikharah. Dia suruh kita buat istikharah. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri, atau qala ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amru syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri, atau qala ajili amri wa ajilihi fasrifu anni wasrifni anhu waqdur al-khair haitsu kan thumma artini bih. Ada beberapa lafaz, tapi dia pilih lafaz ni oleh An-Nawawi. Kemudian dia kata wa yusamma hajatah. Maksudnya, Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah jika engkau mengetahui, anna hadzal amr khairul li, bahawa perkara ini baik untuk aku. Bukan kita kata ya Allah kalau engkau tahu, maksud mungkin Allah tak tahu. Tak, bukan maksud tu. Maksud jika engkau tahu benda ni baik. Jika engkau tahu benda ni baik. Macam kita cakap dengan orang, kalau kau tahu benda ni baik, bagi tahu aku. Bukan kita maksud dia, kemungkinan dia tak ada maklumat, tapi kita maksud kemungkinan dia tahu benda ni tak baik. Kena orang bila dia baca dia heran, adakah kemungkinan Allah tak tahu, sehingga kita kata jika engkau tahu. Bukan maksud jika kau tahu, maksud kemungkinan kau tak tahu. Maksudnya jika engkau tahu perkara ini baik. Tentang baik, tahu tu mengenai baik dan buruk. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah jika engkau mengetahui, anna hadzal amr, bahawa perkara ini khairun li fi dini, baik untukku pada agamaku. Baik jika engkau tahu benda ni baik untuk agamaku. Quran dan juga sunnah sentiasa membetulkan dimensi fikir kita. Kita bila ada masalah, kita ingin selesaikan masalah tu. Tapi Quran dan sunnah dia sentiasa buat landasan bagi kita mendarat dengan cara yang betul. Kata kita lah ambil contoh yang mudah dia faham, nak kahwin lah. Pasal tadi ada orang, 2-3 hari ni semua ada orang perempuan main jumpa suami dia pukul lah, tak sangka dulu baik lah, kan. Macam-macam lah. Tapi bila masa nak kahwin, kita harap dia boleh jadi baik, dia boleh ada pekerjaan, kami boleh ni. Kita fikir yang segera. Tapi Quran dan juga sunnah bawa kita merendangkan fikiran. Sebab itu bila tuan-tuan baca Rib'i bin Amir yang kita selalu ulang, dia kata kepada Rostam, risalah Islam itu membawa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Dia tak kata jika engkau tahu benda ni baik. Tak, jika engkau tahu perkara ni baik untuk agamaku. Kerana agama penting.
Agama tu kan maksud solat saja tu. Agama dalam suruh yang membabitkan hubungan insan dan Tuhan dan keadaan insan apabila balik pada hari akhirat kelak. Mungkin dia dapat satu suami ataupun dia dapat satu projek sangat baik, untung sangat banyak, tapi menjerumuskan dia ke dalam neraka. Maka Nabi SAW ajar, fi dini wa ma'ashi, pada agamaku dan pada kehidupan aku. Datang yang kedua, yang ni yang biasanya kita fikir, pada kehidupan aku. Pasal yang ni harian yang kita, wa aqibatu amri, wa aqibatu amri, dan kesudahan urusanku. Pasal banyak benda kita masa awal, oh bagus. Sebab tu orang kadang-kadang baru kahwin kan, dia pun masuk dalam Facebook dia, cinta yang paling hebat di kurun ini kan. Pilihan yang 3 tahun kemudian suami tidak bertanggungjawab di mana-mana saja. Di sini-sini dululah, nak masuk suami dia lah tu kan. So ini berlaku sebab tu agama diikat. Ma'ashi wa aqibatu amri, kehidupanku dan kesudahan urusanku. Maksudnya sehingga the end of the day kita sentiasa dalam keadaan yang baik dengan keputusan itu. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri, jika kau tahu perkara ini tidak baik untuk aku, syar buruk untuk aku, untuk agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku. Dia rawi, dia syak, dia adil, dia kata kemungkinan juga dia kata ajil amri wa ajili, segera ataupun lambat urusanku, dengan maksud yang tadi, dengan maksud yang sama. Fasrifu anni, palingkanlah aku daripadanya. Kalau ada benda yang kita nak buat tu, kita minta, kita paling daripadanya. Kita berpaling daripadanya. Wasrifu anni, wasrifni anhu, fasrifu anni, palingkan dia daripadanya, wasrifni anhu, dan palingkan aku daripadanya. Ini ada dua keadaan. Kalau benda ni tak baik, ya Allah, bagi perkara ni dia tak mai kat aku. Dan bagi perkara ni aku pun berpaling daripadanya. Pasal saya selalu buat contoh yang ekstrim. Kita contoh ada satu projek kita ingat bagus, tawaran tu mai kat kita. Kalau dia tak bagus, biar dia tak jadi kat kita. Dan biar perasaan kita pun tak pergilah kat dia. Orang kahwin mungkin lebih mudah kot, pasal nak pergi faham senang. Kan? Biar bagi dia pun jadi tak nak kat kita. Kita pun tak nak kat dia. Tapi kalau dia tak nak kita, kita nak kat dia, pening angau kita. Terutama yang muda-muda ni. Kan? Apa WhatsApp tak jawab ni? Kan? So, ini menyebabkan manusia tak boleh tenteram dalam hidup dia. Istikharah, Nabi SAW ajar supaya benda ni bukan saja kita minta berpaling dia daripada kita, perasaan kita juga berpaling daripadanya. Waqduril khair, waqduril khair, waqduriyal khair haitsu kan, waqduriyal khair haitsu kan, dan takdirkan li al khair, takdirkan untuk aku kebaikan di mana saja ia berada. Summa ardini bih, kemudian jadikanlah aku redha dengan kebaikan. Kata mungkin benda ni kita tak dapat, Allah palingkan kita. Tapi kita rasa melepas tak? Peluang ni ada, kita nak ambil, tapi takut silap. Tapi kalau kita tak ambil, ini peluang kita terlepas. Tapi kita kata waqdur liyal khair haitsu kan, tolong takdirkan kebaikan di mana saja dia, untuk aku di mana saja dia berada. Maksudnya kalau yang ni pergi, hak baik lain dah datang. Kalau yang ni tak jadi, yang baik lain dah datang.
Subhanallah, Nabi ajar satu doa yang hebat. Cukup dah, tak payah pergi tambah dah. Doa senjata Tok Lebay lepas tu beli tak payah. Sebab tu balik kepada doa-doa sunnah. Ni ada ni petua ustaz saya ni. Tak, bukan tak boleh. Tetapi apa yang ada yang di sunnah itu memadai. Kemudian summardini bih, kemudian bagi aku redha. Bila datang hak ganti tu, hati kita redha. Kena redha, apabila kita redha, kita bahagia. Tadi ada orang cerita saya tentang apa? Tentang jutawan, geng-geng jutawan yang menjumpa yang makan di pinggan, minum di cawan. Ada jutawan ni dia beli banyak. Tapi dia punya masalah setiap malam dia tidur, dia takut besok dia jadi muflis. Betul? Ganggu dia. Hidup ni cerita betul. Jadi dia tanya macam, dia tak hari duk fikir tu. Kalau aku muflis lah besok, aku muflis lah tahun depan. So menyebabkan dia rasa ketakutan. Sebab tu kita pagi-pagi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Kita redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama. Sebenarnya bacaan-bacaan pagi itu mententeram dan mendamaikan diri kita. Perkara yang mesti manusia lakukan ialah dia berdamai dengan dirinya sendiri sebelum dia berdamai dengan apa yang ada di sekelilingnya. Apabila dia gagal untuk berdamai dengan diri dia, dia jadi satu manusia yang kita nampak macam hebat, tetapi dia sentiasa bertarung di dalaman dirinya sendiri. Hidup ni kita tak tahu. Kita sangka satu benda yang bagus. Bila perkara itu hilang, kita rasa Allah terlepasnya aku. Dan mungkin kita menangisinya bertahun-tahun. Tetapi Allah apabila menghilangkan daripada kita sebahagian perkara, sebahagiannya kerana tanda sayang dia kepada kita. Dia menyelamatkan kita daripada perkara itu. Yang kita tidak tahu kemungkinan jika kita hidup dalam dengannya, kemungkinan orang itu bagus pada zahirnya, tapi ia tak bagus dengan kita. Kemungkinan apabila kita bergabung dengannya, ataupun projek itu bagus pada zahirnya, ia tak bagus dengan kita. Kemungkinan apabila kita terbabit dengannya, maka ia akan mengheret kita dalam satu kesusahan yang kita tidak sangka. Lalu Allah tarik ia daripada kita dengan istikharah kita. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka satu benda, ia baik untuk kamu. Makna kepada tawakal, makna kepada menyerah diri kepada Allah Jalla wa'ala di dalam kehidupan. Maka sebab tu insan Muslim bila dia hidup, dia rasa bahagia. Para duat, ada yang dimasukkan dalam penjara, turun ke dalam medan perang, tidak dapat tidur malam. Tetapi mereka sebahagia-bahagia insan kerana mereka berdamai dengan dirinya dan berdamai dengan Tuhannya. Maka nama Tuhan itu As-Salam, kesejahteraan. Dan kita minta Islam juga salam, kesejahteraan. Maka kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kita tak akan dapat berdamai dengan diri kita sehingga kita berdamai dengan Tuhan. Lalu kita minta supaya apa yang Allah ganti kita redha. Setelah kita berusaha dan kita telah pohon. Dalam sebahagian riwayat dia kata wa yusammi hajatah. Kemudian dia menyebut hajatnya. Kan dia sebutlah hajat dia. Hajat dia, ya Allah, fulan wa fulan. Ataupun jika dia sebut setakat itu saja memadai kerana ma'ruf, mafhum apa yang menjadi maksud dia. Ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ini dibaca setelah selesai menunaikan solat, sebab dia kata selepas solat kemudian kamu kata. Para ulama terbahagi kepada dua pendapat dalam hal ini. Yang pertama, jumhur menyebut bahawasanya
Doa ini dia baca selepas daripada memberi salam, seseorang baca doa ni untuk istikharah. Yang ni dia mula alhamdulillahirabbil alamin, ataupun dia kena apabila kita berdoa kita disuruh memuja dan memuji Allah, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia membaca doa ni. Ini pada kaul yang satu kaul. Kaul yang kedua ialah kaul ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, iaitu dia membaca doa ini sebelum memberi salam, iaitu selepas daripada membaca tasyahud. Kata Ibn Taimiyah, itulah tempat yang lebih tepat, kerana di dalam solat. Jadi sesiapa boleh buat. Berapa kali nak kena buat? Tolong sebut siap-siap lah sebelum tuan-tuan tanya. Okey, yang pertama ialah apabila kita buat, kita punya diri kita serah urusan ni pada Allah. Tapi kalau kita dah buat keputusan, kemudian kita buat, artinya kita tak buat, kita tidak menyerah. Kita tak buat keputusan, dan kita mohon Allah mentakdirkan untuk kita. Kadang-kadang, misalnya, contoh dah saya buat contoh. Lepas kita istikharah, kita tak tahu. Kemudian kita pun buat permohonan. Permohonan kita ditolak. Kita kata Allah tolak. Kemungkinan yang ditolak itu sebab daripada istikharah kita. Kita masuk Minang ditolak, ataupun dah dekat nak kahwin dah, terputus pula tunangan tu. Kita rasa tak baik, tapi mungkin Allah mengetahui apa yang menunggu di depan. Maka dengan itu, seseorang kadang-kadang dia buat, dia tak tahu nak buat urusan ni. Tak ada kat dia, macam mana? Para ulama tanya, berapa kali nak diulangi perkara istikharah ni? Ada disebut di dalam riwayat Anas Ibnu Sunni kata diulangi sebanyak 7 kali. Tetapi riwayat ini terlalu dhaif, tak boleh jadi hujah. Maksudnya dia kena 7 kali solat lah. Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin dia berpendapat kalau tak clear juga, dah kali pertama buat, ulangi selama 3 kali. Sebab Nabi ni dia kadang-kadang dia ulang doa dia 3 kali. Dan kerana ni doa boleh ulang 3 kali lah, minta lagi 3 kali, ulang. Tapi hakikatnya seorang tu boleh mengulangi lah berapa yang dia rasa setelah melapangkan dadanya. Dia tahu antara hubungan dia dengan Allah Jalla wa'ala. Hubungan dia dengan Allah Jalla wa'ala. Dan setelah dia ni, dia serahkan urusan ini kepada Allah Jalla wa'ala. Dan inilah istikharah yang diajar oleh Nabi SAW. Dan tidak akan kecewa orang-orang yang beristikharah dengan Tuhannya. Cuma kita ni urusan banyak dan tak ada nak istikharah. Mungkin orang perempuan tanya, orang lelaki tak puas senang istikharah. Ni kalau kita benda-benda penting ni, kemudian kita datang bulan. Macam mana nak istikharah? Dia nak suruh semayang dulu 2 rakaat. Di kalangan para ulama menyatakan, untuk hal itu, hadis tak ada. Maka sekurang-kurangnya dia baca doa ni. Kerana orang yang dalam haid, dia tetap boleh berdoa. Sebagian orang bila haid tu tak boleh berdoa dah. Dia tetap boleh berdoa. Lepas tu bila datang dalam musim dia period, tidur terbongkang apa semua, tak ada dia nak baca pagi-pagi. Dia tak nak baca apa pagi, aku period, tak betul. Wirid-wirid pagi itu bukan ayat Quran. Jadi kita sebahagiannya bukan ayat Quran, sebahagiannya maka boleh baca. Kan? Dan itu semua boleh untuk dibaca oleh orang-orang keadaan ini. Wallahu taala alam. Kita buka pada soalan. Ada soalan? Ada ni soalan? Masuk. Siap-siap.
Ini ada soalan bagus ni. Gitu. Mohon Dr. huraikan sejauh manakah kemudahan yang dimaksudkan kepada wayassir huli. Dalam riwayat ni dia tak sebut wayassir huli. Ada sebagai riwayat yang sahih juga wayassir huli summa barik li fi. Mudahkanlah aku dalam hal itu dan kemudian berkatilah aku. Kerana kadang-kadang dia kata Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatul amri fasrif anhu wasrif anni waqduril khair min haitsu kan wa yassir li, dalam takdirkanlah kebaikan dia itu daripada mana ia berada, summa barik li fi, kemudian berkatilah aku padanya. Allah dalam riwayat juga menyebut wa in kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatul amri faqdirhu li wa yassirhu li. Takdirkanlah dia untukku dan mudahkanlah dia untukku. Tadi dalam riwayat ini juga disebut wa yassirhu li, mudahkanlah untukku. Kadang-kadang ada benda tu bagus untuk kita tapi dia tak mudah. Doa istikharah tadi saya terlepas untuk syarah. Faqdirhu li wa yassirhu li, takdirkanlah dia untukku dan mudahkanlah dia untukku. Thumma barik li fi, kemudian berkatilah aku padanya. Dalam riwayat yang tentu ada ni sama juga. Thumma barik li fi, kemudian berkatilah aku padanya. Jadi kita minta, ya Allah mudahkan dia, takdirkan dia pada aku, faqdirhu li, takdirkanlah dia untukku. Wa yassiru li, dan mudahkanlah dia untukku. Thumma barik li fi, dan kemudian berkatkanlah dia untukku. Kalau kerja ni bagus, takdir dia untukku, mudahkan dia dan berkat. Kalau lelaki atau wanita ni bagus, mudahkan dia untukku. Lagi? Takdirkanlah dia untukku, mudahkan dia untukku dan berkatkanlah dia. Seperti mana yang disebut dalam doa. Tadi doa ni ada, saya terlepas bacaan dia. Jika berlaku beberapa kesukaran dan cabaran, maka pilihan itu bukan pilihan yang baik. Dia kadang-kadang Allah tetap takdir pada kita. Mungkin yang kita rasa susah tu sebenarnya telah dimudahkan dengan sebahagian besar kemudahan untuk kita. Tapi kita sentiasa, kita ni macam ni, kita doa ni, Allahumma inni astakhiru bi'ilmika wa astaqdiru biqudrat. Kita masa kita Allah baca tu, kita duk ingat, ya Allah bagilah pilihanku. Tapi kita baca juga faqdurhu li wa yassirhu li wa barik li fi, takdirkanlah dia untukku, mudahkanlah dia untukku. Masa kita sebut perkataan tu, kita tak minta, lidah kita sebut, tapi pikiran kita mungkin melayang ke mana. So mungkin Allah kadang-kala, Allah Ta'ala alam, dia tunaikan sebahagian daripada permintaan kita tu, tapi kita nampak dia takdirkan benda tu pada kita, tapi jadi susah. Sebab mungkin kita punya fokus hanya minta benda tu kalau baik datang pada kita, tapi kita tak fokus minta pada Allah supaya wayassirhu li, supaya dia mudahkan perkara itu pada aku. Maka kita minta supaya Allah mudahkan hal itu pada aku. Bolehkah solat jamak jika perlu bekerja di dalam hutan selama 2 minggu? Hutan tu apa? Di Kedah ada nama hutan kampung, tapi dia bandang. Hutan haji, dia Perlis ada hujan haji. Okey. Kalau ada masyaqqah, ada kesukaran yang jika dia tak menjamakkan menjadi satu kesukaran kepadanya, maka dia boleh melakukannya seperti mana orang lain melakukannya dalam hal itu. Jawapan Dr. Mazhar di Astro, di Astro, apa kaitannya? Mengapa Dr. Mazhar kata boleh memakai anggota pasu emas seperti gigi? Saya tak kata. Saya kata kalau ada orang pakai gigi emas, seseorang boleh memakai gigi emas jika sekiranya dia memerlukannya. Maksud ada keperluan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Arfajah
bin As'ad yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Nabi SAW dia dulu terlibat dengan Yaumul Kilab, pergaduhan perang masa zaman jahiliyah. Jadi hidung dia ni cedera, jadi dia ganti dengan benda lain, tak menjadi. So Nabi fa'amarani an attakhidha anfan min zahab, Nabi suruh aku ambil hidung daripada emas, jadi tak bau lah. Dia kata dia ambil yang lain tu antan, dia jadi bau busuk. Jadi berdasarkan kepada hadis Arfajah ni, menyebabkan para ulama menyatakan bahawasanya boleh untuk ambil emas untuk ganti kepada anggota yang cacat jika ada keperluan. Tak pasal-pasal pergi bubuh emas kat gigi hak duk elok dah ni, yang ni tak termasuk. Pasal tidak ada keperluan, dan sekarang ada ni. Yang saya sebut tu, pasal kita kena tahu program tu dia terus tanya tu dan kita kena ulas. Yang saya sebut itu ialah kalau sekiranya ada emas di gigi dia, bila dia mati nak kena cabut ke tak? Yang tu. Para fuqaha bincang hal ini. Kata dia, jika cabut itu, asalnya kita buanglah jika boleh buang. Sekiranya emas tu ada harga lah. Bila dia mati, emas gigi dia tu mungkin 3-4 ribu. Itu jadi harta apa? Harta pusaka. Harta pusaka duduk dalam mulut dia. Jadi dia buanglah. Tapi kalau buang itu boleh menyebabkan cabut sampai berdarah, tak boleh lah. Di dalam hadis yang diriwayatkan, hadis Al-Fajr tadi diriwayatkan juga Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, Nabi kata kasril azmil mayit ka kasrihi hayyan, pecahkan tulang mayat ni macam mana pecahkan dia masa dia hidup, patahkan dia. So kita tak boleh cedera dia, kena tamsil ataupun mencederakan mayat ni. Mayat kafir pun tak boleh. Sebab tu Nabi masa peperangan kata wala tumathilu, jangan kamu cincang mayat. Punya hormatnya Islam ni masa perang dengan kafir, dah mati jangan duk pergi cincang mayat dia. Bagi penghormatan. Ini di Myanmar sekarang ni apa ni? Umat Islam bakar macam-macam. Tak ada pula bangsa-bangsa bersatu ke apa binsing kata ini merupakan keganasan teroris. Dia hanya teroris kalau orang Islam dia. Banyak soalan dia ni. Kenapa kata hadis alal yad ma akhazat sahih? Albani kata tak sahih. Oh, ni semua kes malam tadi ni. Kacau juga. Hadis ni saya tak sebut. Masa saya ingat masa saya sebut, saya tak sebut kata hadis, saya sebut dia punya soalan tu. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan kan Pulau Astro. Apa nama soalan dia? Budak tu kalau dia curi masa dia belum balik, lepas tu dia balik dia dah sedar, dia perlu bagikan balik ke duit tu. Itu soalan dia yang saya ulas tu. Pertama ada beberapa benda. Yang pertama ialah budak bila dia curi semasa dia belum balik, berdosa ke tak? Dia tak berdosa lah kan. Rufi'al qalam an thalathah, diangkat kalam daripada 3. Antaranya apa? As-sabi hatta yahtalim, budak sehingga dia balik, sehingga dia mimpi masa balik. Tapi bila dia dah balik, dia tahu dia ambil dulu, dia kena bagi balik ke tak? Para fuqaha menyebut dia kena bagi balik. Disebab beberapa alasan. Satunya di atas hadis Abu Dawud. Sebutlah pasal dia tanya. Hadis Abu Dawud, alal yad ma akhazat hatta tuaddi. Tangan mesti bagi balik apa yang dia, tangan bertanggungjawab apa yang dia ambil sehingga dia kena bagi balik. Cumanya hadis ni dah dihabaq kata Albani kata ni. Albani memang mendhaifkan hadis ni. Albani mendhaifkan hadis ni disebabkan di dalam rawinya ialah Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri dikatakan tidak berjumpa
tidak mendengar daripada Samurah bin Jundub yang mengambil hadis ni daripada Nabi SAW. Di dalam ilmu hadis ada 3 aliran mazhab tentang masalah Hasan al-Basri dan Samurah bin Jundub ni. Ini ilmu hadis sikit lah. Dah kawan tanya tu kata ni. Pertama, mazhab Ali al-Madini dan Muhammad bin Ismail al-Bukhari menyatakan Al-Hasan al-Basri mendengar daripada Samurah. Dia dengar. Dia syarat hadis ni, kalau tak dengar terus, dia tak boleh. Hadis tu dia jadi inqita' lah, kan? Dia jadi inqita', walaupun dia dalam ilmu hadis dia jadi terpotong lah, tak boleh. Tak kira lah Hasan al-Basri hebat macam mana pun, tapi kalau tak ada proof dia tak mau. Al-Bukhari dan guru dia Ali al-Madini menyatakan mendengar. Depa ni sebenarnya mendengar. Tetapi mazhab jumhur, majority ahlul hadis, ni dalam ahli hadis pun ada mazhab juga. Orang haduk marah orang tak mazhab ni, kenapa mazhab ni banyak? Mazhab jumhur dalam hal ini menyatakan, mazhab jumhur ni antara yang pelopor dia Yahya bin Sa'id, Yahya bin Ma'in, Ibn Hibban. Mereka kata dia tak jumpa, dia tak dengar. Tuan-tuan faham tak saya cerita ni? Maksudnya dia tak dengar, dia tak jumpa, dia tak ingat. Bila dia, kalau dia riwayat, dia kata dia ambil, kita tak mau terima lah. Mazhab yang ketiga kata Darqutni dan seumpamanya, mereka kata An-Nasa'i, mereka kata dia dengar satu hadis saja, hadis bab akikah, hadis lain dia tak dengar. Tengok ahli hadis punya detail, kan? Yang dipaduk pergi baca hadis palsu apa? Dengan itu, kalau ikut mazhab Bukhari, hadis ni sahih lah. Tetapi majoriti macam Albani apa semua ni, dia memegang pandangan Yahya bin Sa'id dan Yahya bin Ma'in, maka dia tad'ifkan hadis ni, dhaifkan. Tapi kebanyakan ulama hadis kata hadis ni memang dhaif. Serta adilah sahabat lah. Walau bagaimanapun hadis ni, walaupun dia dhaif, tapi dia boleh, kes ni boleh dikiaskan. Saya pun tak sebut kata hadis dhaif. Saya kata ala lihat mu'akhad, saya sebut perkataan tu saja. Dia kiaskan dengan macam ni. Kita tersilap ambil barang orang. Kita ingat barang kita, beg kita ambil. Katalah beg apa? Kita ni pergi di airport tu, duk ambil beg-beg tu. Kita pergi ambil beg, kita ingat beg mak kita. Ambil buat balik, bubuh kat belakang kereta sampai kat rumah. Buka-buka, mak kata ni bukan beg kita ni, ambil apa-apa. Masa kita ambil itu berdosa ke tak? Siapa tak berdosa? Berdosa ke tak? Tak berdosa. Lepas tu kita kata, masa tadi aku silap, tak berdosa, tak payah bagi balik. Betul ya? Ambil tu tak berdosa sebab kita silap, tapi bila dah kita tahu, kita kena pulang balik. Maka kias hal yang samalah. Budak tu, dia masa tak balik, dia tak berdosa. Tapi bila dia dah balik, dia tahu ada duit orang kat dia, dia kenalah bagi balik, pulang balik. Tuan-tuan faham maksud? Apa semua tanya ni? Bolehkah gugur kandungan? Malam saya jawab kan? Tanya. Gugur kandungan ni ada berapa kes? Tak apalah dia tanya. Satu ialah kita gugurkan kandungan. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Nabi kata, inna ahadakum yujma' fi batni ummihi. Apa? 40 yauman. Seorang kamu dihimpun dalam perut mak dia 40 hari. Ini yang peringkat yang pertama ketika mani lelaki masuk ke dalam rahim perempuan. Kan? Summa yakun alaqah misla dhalik. Kemudian dia jadi alaqah juga 40 hari. Alaqah apa? Darah kan? Summa yakun mudghah misla dhalik. Kemudian dia jadi mudghah macam tu juga. Berapa hari? 40 hari. Jadi berapa hari lah?
Jadi dah 120. Masa tu Nabi kata, "Thumma yursalul malaku ilaihi fayanfukhu fihi ar-ruh." Kemudian dihantar malaikat kepadanya dan malaikat tiup kepadanya ruh. Para ulama bersepakat, kalau dah 120 hari, dalam arti kata 4 bulan, maka tidak boleh lagi semasa itu untuk menggugurkan. Melainkan satu sebab, iaitu bimbang kepada keselamatan siapa? Nyawa ibu. Itu pun nak kena kepada ni. Nak kena kepada pakar. Ini boleh buka. Jadi kalau keselamatan ibu yang dia bimbangkan, tapi kalau dia kata anak tu cacat, kaki tak ada, boleh tak gugurkan selepas? Tak boleh. Kerana dia telah jadi, dia ada ruh. Artinya kita telah membunuh makhluk Tuhan. Telah membunuh budak. Kerana dunia ini, pertama dunia ni bukan semua untuk orang sempurna ya. Orang sempurna pergi masuk Olimpik tak menang. Siapa menang? Oh, Paralimpik menang. Masa pi tak ada siapa hantar, balik pakai hantar. Pakai ambil kan. Okey. Cumanya ada di kalangan para sarjana, pasal dulu tak ada teknologi ni, kata jika sekiranya kecacatan itu kecacatan yang tidak ada harapan untuk hidup, pada misalnya tak ada otak ke, kan, yang mana tak hidup lah benda ni, mereka ini memberikan sikit kelonggaran di kalangan para sarjana untuk gugur selepas 120 hari. Adapun sebelum 120 hari, Al-Majmu'ul Fiqhi bincang hal ni, mereka berpendapat bahawasanya kalau sekiranya ada mubarrir dalam fatwa Saudi, dia semua peringkat tak boleh di Saudi ya. Tapi saya cakap fiqh. Kalau ada alasan, contohnya cacatan yang serius, kalau dia hidup yang memang menyusahkan dia sendiri, dia akan jadi teruklah hidup dia tu, mereka benarkan sebelum 120. Tapi kalau setakat tengok-tengok anak tu telinga tak ada, putus, mak dia tak maulah buat anak lain lah. Hak ni tak boleh lah. Hak ni kecacatan yang mana boleh ditampung. Kaki tak ada satu ke, orang boleh pakai kaki basuh. Ini semua tidak menjadi tabrir kepada hal ni. Seorang duduk di KL dan kerja di Seremban, ikut jarak musafir. Boleh tak dikira musafir bekerja jarak itu bertahun-tahun? Boleh tak? Orang tu jadi musafir, kenapa? Kena perjalanan ke kena bertahun-tahun? Kena perjalanan. Bila dia berjalan sebagai musafir, apa hak kita nak pergi cabut? Tak boleh lah menaci yang lama-lama buat ni. Ini bukan main haji. Kadang-kadang ada orang dalam tanzir fiqh dia panggil, ketika dalam cara kecenderungan fiqh dia tak mau bagi haji kat orang. Kata orang boleh buka puasa, tak boleh, taklah pasal mengandung kan. Manggung tu. Mana haji tahun lepas mengandung dah. Bukan orang haji, hang mengandung Allah mau. Dia bukan main haji. Ada seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, biar depa marah sebut bin nama kan. Kata bahawasanya atas apa alasan untuk kita tarikkan status musafir dia yang telah diberi oleh syarak. Syarak yang berikan dia status musafir. Satu orang sakit, tak mampu puasa. Puasa mudarat. Tahun ni sakit, tahun lepas hang dia tak tahu sakit mana haji. Bagaimana haji dia sakit sungguh. Kalau dia sakit buat lain lah kan. Ini hak dia. Tuhan bagi dia.
Oh, betul-betul soalan. Ada lagi. Kes sumpah. Apa? Talak isteri. Allah. Malah nak jawab hari tu jawab tu kot. Kan? Saya jawab lah. Baru ni ada orang politik telefon saya tanya soalan yang sama lah. Bai'ah sampai talak isteri ni. Satu pelik tak? Pemain politik sudah lah yang bini-bini nak bagi talak pasal apa? Orang politik, minta maaf lah kan, parti mana-mana kan. Politik ni untuk bina kesejahteraan yang bagi talak dengan bini apa semua. Pada zaman Imam Malik, dia fatwakan orang yang kena paksa, laisa 'alal mustakrah at-talaq, kepada orang yang dipaksa ni tidak ada talak. Masa tu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur telah ambil satu bai'ah. Siapa yang telah merongkaikan bai'ah ni, isterinya tertalak. So Imam Malik tak maulah fatwa ni, kata tak talak pasal dia terpaksa. Sebab tu Imam Malik, tapi bukan Abu Ja'far yang buat, tapi tak apalah, apapun gubernur di Madinah tangkap Imam Malik, pukul Imam Malik, sebat Imam Malik sampai tercabut dia punya bahu dah. Padahal dia imam besar. Sekarang ni tak tahulah dengan paksa atau tak mengpaksa, tapi saya nak beritahu dalam dia ada bab ta'liq dan satu lagi ada beberapa situasi. Saya nak bagi tuan-tuan faham, kena dengar elok. Kalau satu orang dia kata pada isteri dia, kalau kau keluar daripada rumah aku, rumah hari ni, malam ni, isteri kau jatuh satu talak. Ini ta'liq lah. Ta'liq ni tak boleh buat sebelum akad, dia hendaklah selepas akad. Itu pun kena perbetul tu. Lepas tu isteri tu keluar. Exactly seperti mana yang dia maksudkan, keluar. Jatuh satu talak ataupun tak? Jatuh. Majoriti sebut dia jatuh talak. Sebab dia kaitkan talak tu jatuh dengan kes tu. Saya buat contoh yang lain. Lain daripada bab talak. Nak bagi faham. Ni saya ambil qaul Ibn Taimiyah ni. Pasal dia minat sangat dengan dia kan, kita sebut. Kalau kita kata pada satu orang kita kata lah, dia kata, hang jangan sekali lagi, hang jangan nak tipu aku. Dia kata, aku tak tipu. Aku tak tipu, hang jangan tipu aku. Aku tak mau tolong hang. Hang tolonglah aku kali ni. Aku tak tipu dah apa ni. Aku tak mau, aku tak percaya hang tipu aku. Kali ni kalau aku tipu, aku jadi Yahudi. Yalah, nampaklah. Tapi dia kata, tiba-tiba dia tipu. Dia tipu juga. Dia bukan niat nak tipu, dia tertipu juga. Pasal dia memang tertipu dan memang kaki tipu. Tapi ataupun dia katalah dia tak niat nak tipu. Dia kata kalau hang tak boleh bayar duit ni minggu depan, aku tak akan bagi, hang tak boleh bayar. Aku akan bayar. Aku tak percaya. Kalau aku tak bayar duit ni minggu depan, aku jadi Yahudi. Dia kata tu memang betul-betul niat dia nak bayar lah. Pasal dia takut jadi Yahudi. Dia satu orang beriman. Ni kawan beriman. Tiba-tiba main minggu depan, duit yang dia dah siap nak bayar tu, dia tak boleh juga. Hilang. Ataupun dia teringat benda lain tu, dia beli benda lain tu. Sedangkan masa dia sumpah tu, dia sumpah sungguh tu. Saya nak tanya, dia jadi Yahudi ke tak? Maksudnya dia keluar dari Islam ke tak? Dia keluar Islam tak? Tak kan? Sebab ketika dia kata tu, adakah kerana dia suka kepada Yahudi ataupun kerana dia tak suka kat Yahudi? Ketika dia kata tu, menunjukkan dia suka kepada Yahudi ataupun tak? Menunjukkan tak suka lah. Sebab tu dia buat contoh tu. Maksudnya macam mana aku tak suka jadi Yahudi,
Macam itulah aku tak suka kalau tak bayar balik hang. Tuan-tuan faham? Ni bahasa hang ni, faham? Okey. Kalau satu orang kata, jika sekiranya aku berbohong dengan kau, isteri aku tertalak 3. Maksudnya dia suka talak ke tak suka? Ha? Dia bermaksud nak talak ke dia tak maksud? Dia maksud nak talak ke tak maksud? Dia tak maksud nak talak. Maksudnya seperti mana aku tak mau talak, demikian aku tak mau bohong hang. Faham tak? Dengan itu kata Ibn Taymiyah, talak tu tak jatuh kerana dia tak maksud kan. Tapi dia berdosa lah dia pergi buat contoh tu apa? Dia bayarlah kifarat ke apa? Tapi nak kata talak tu jatuh, tak jatuh. Kerana melihat kepada maksud, melihat kepada tujuan agama. Wallahu ta'ala alam. Last soalan, tuan-tuan. Tengok yang depan pun duk main ni ya. Sangat memahami ya. Panjang pula soalan ni. Tu dia soalan kata kerja tu bagi. Ini dua keturunan jawab tak habis ni. Ni saya jawab minggu depan lah. bulan depan insyaAllah. Panjang lah. Mana pendek sikit. Adakah haram cinta sebelum nikah? Oh, soalan lama lah ni. Kalau orang tu tak cinta, bolehkah dia menikah? Ha? Aku tak suka dia menikah, ya? Boleh tak? Ha? Ha? Kita ni kadang-kadang hulu dalam beragama. Sebab itulah hadis Ibnu Majah, satu orang mengadu kepada Nabi SAW, perempuan ni orang cadang orang lain, dia nak kahwin dengan orang lain. Hak yang dia nak kahwin tu tak bagus ingat apa, duit pun tak ada. Nabi kata la yura lil mutahabbain mislun nikah. Tidak diperlihatkan kepada dua orang yang bercinta seperti nikah. Kalau dah bercinta bagi nikah. Artinya Nabi tak nafikan. Ada orang nak kahwin, Nabi kata apa nama aku nak kahwin, Nabi kata nazarta ilaiha, kau dah pergi tengok dah tak? Nabi kata idhab wanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansar syai'. Pergi dan tengok kerana pada mata orang Ansar itu ada sesuatu. Juwairiyah dia cantik. Dia mari nak jumpa Nabi. Aisyah kata aku tak suka Juwairiyah mai cantik. Semua kan. Mai nak jumpa Nabi pasal kaum dia. Nabi SAW keluar. Dia cakap, dia kata pasal kaum dia. Nabi kata mau tak aku tawar yang lebih daripada tu. Kau jadi isteri aku. Oh, Aisyah kata kenalah. Pasal ya. Sebab tu manusia kahwin ni Jamalia disuruh tengok. Sebab tu bila tengok dia jadi jatuh cinta, dia suka. Tak salah, yang salah ialah melakukan amalan yang membawa kepada zina. Dan kita hulu, kita habaq kat anak-anak kita, jangan duk bercinta, tak baik. Laki perempuan tak pergi bercinta, tapi bercinta sama laki, jahanam lah. Bercinta sama perempuan, mana boleh. Dia tak betul. Jadi biar dia bercinta, tapi dia hendak dah. Cinta ni benda duduk dalam cinta ni, tu berharam pergi pegang tangan. Kita punya definisi salah. Pegang tangan lain. Cinta sesuatu yang ada dalam. Mungkin ada orang apa cinta pada tuan-tuan tak perasan kan. Aku ni duk berdosa, duk cinta kat dia, mana boleh. Mungkin ada orang cinta kat kita, mana kita tahu dia, saya cinta tak apa, terima kasih. Kalau orang jumpa, tuan saya telah jatuh cinta dengan tuan. Allah, terima kasih, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Orang cinta kita, kata apa duk cinta kat aku ni pula. Biar apa dia cinta kita, bukan dia buat apa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allah bi'an jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiran wa la mahuma. Sallallahu ala nabiyina Muhammad alhamdulillah.